Hai Wahi. Hai Wawa. Pagi Syami. Yani. Yani hadir. Ikut sah Syami. Belum lagi. Kamu buat apa Yani? Syami accept Syami. Dah invite. Sebentar Yani. Connecting. Assalamualaikum semua. Pagi. Pagi. Okay, Don. Dah dengar ke suara? Dah. Kau dah habis belum? Habis dah. Habis. Dua-dua Kau pun nak, dah settle. kau nak aku buat baru ke? Buat baru. Continue. Continue okay kot? Kau macam banyak soalan je. Tak ada lah. Soalan-soalan ni soalan biasa je. Okay, kejap. Alamak. Kejap lah. Ini. Okay. Assalamualaikum. Basit. Pagi. Masya Allah. Ramai Asyik. John. Lama tak nampak Basit. Aisyah. Aisyah dah beli crime bikes ke tu? Okay. Kejap Okay tak kelas tadi? Okay. Tadi ada satu yang new age gathering. Kejap Minang kejap. Sasha ye. Kau join dua-dua ke apa? Jarang aku join dua-dua tapi tadi dua-dua phone okey. Join lah dua-dua. Tapi tak berapa sangat lah. Tengok lah mana yang penting, poin yang penting lah. Dengar yang satu dulu. Satu lagi slowkan dia punya suara kan.
okey macam ni ke nak pasal lampu lah? Jap. Okay je. Okay kot nampak je kan. Dah percaya tu. Tu lah. Ada Nur. Hello Dalila, Fitri Sultan. Fitri Sultan. Masya Allah Teh. Terima kasih Teh join. Okay. So dah mula. Time check sekarang 10 minit. Boleh mula lah. Video tak clear ni. Video aku tak clear. Video kau dia macam ni sikit lah. Ada. Tahu dah Dia Unify. jadi pixel sikit. Tahu dah Unify dia pixel sikit lah. Tapi suara dengar. Betul lah. Unify you mobile ni, depan-depan okay. you ni problem ni. Oh, dia boleh jadi Alright. yang paling give lah. Okay, so kita mula lah. Sebelum ni kita ada dah 3 bulan lebih Don. Dah ni ke-15. Ke-15 Ya, so kalau itu kan sebulan dalam 4 kali. Macam mana? Adik sebulan tu 5. Okay, so sekarang ni kira yang ke-15 lah. Tak buka apa? Tak buka lagi live ni sebenarnya. Okay, so aku start dulu lah. Okay. Apa yang tak bagi intro. Oh, okay. Intro lagi. Intro, silakan. Alright. Assalamualaikum dan pagi kepada semua audience. Okay, so seperti biasa, saya host untuk Sembang Santai Don. Tapi sekali ni saya host dan saya guest. Okay, so dia terbalik lah sebab terbalik lah biasalah. Setiap Jumaat malam akan ada Sembang Santai Don di IG Live dengan guest berbeza dengan topik berbeza. Tapi untuk kali ni Sembang Santai Don yang ke-15 Ini adalah episod ke-15. So Don sendiri yang jadi guest. So topik hari ni santai je, Don buat apa. So buat apa tu memang general lah. Buat apa masa study ke, buat apa sekarang ke, buat apa nak konsisten ke, itu general. So hari ni saya nak santai-santai je. Untuk korang yang ada soalan, boleh je tanya dekat komen ataupun tekan dekat ikon soalan bawah tu. So tanya je apa yang korang nak tanya. Tapi jangan berat-berat. Dia kalau boleh biar paling berat lah malam ni Don. Kalau boleh paling berat Don. Kalau ada soalan paling berat tanya. Don. Sebab 14 episod sebelum ni asyik Don je tanya guys kan. So kali ni korang lah tanya. So apa yang korang nak tanya tu tanyalah. Lagi dia boleh dijawab, saya jawab. So hari ni saya ada interviewer Syami. Okay, sekarang kita tukar Don. Kita tukar role. Selalunya kau jadi host kan. Hari ni aku jadi host, tanya soalan. Then kalau ada soalan-soalan daripada kita punya viewer, kita akan bagi. Boleh eh? Alright. Kita ada Yani dari Indonesia. Ada Amira. Oh, dari seberang ni? Dari seberang ni? Okay, Yani terima kasih join. Okay, Hafiz pun join. Terima kasih Hafiz. Okay. So, jom. Kita mula Don. Sila. 10.13 time check. Okay, so sekarang ni nak intro lah. Kita bahasa aku kau je lah. Boleh eh? Ni pun semua kawan-kawan ni kot yang join. Kita je kan. Okay, so aku pun sebenarnya kenal Don. Intro lah. Aku kenal Don sebenarnya start tahun 2019 betul tak? 2 tahun, lebih kurang lah. Hampir 2 tahun lah. Ujung. Masa tu, setahun lebih lah. Masa tu dekat mana lah? Tabung Haji kan? Ya, komplek Tabung Haji. Tabung Haji. Time tu pergi seminar, panel Evo. Join tu masa tu tak borak pun dengan Don sangat sebab apa? Time tu macam rushing lepas tu tak kenal. Cuma masa tu jumpa bawa dengan Jod cakap yang Don ni dia power lah bab pelaburan apa bahagian kewangan semua. Aku cakap power lah. Okay, so masa tu macam tak tegur apa sangat. Ada tegur buat apa sekarang. Lepas tu lepas habis seminar tu baru start contact dekat WhatsApp lah, grup WhatsApp lah. Lepas tu Don ada cerita pasal cash flow punya game. Ada program kat UIA semua tu lah. Okay, so dari situ kita start nak borak topik kita lah. Sekarang buat apa kan? So sebelum masuk topik sekarang buat apa, soalan pertama aku nak tanya kau. Boleh cerita tak grad tahun bila dan masa grad tu industri mana kau tahu UIA? Course apa dengan apa yang kau banyak buat waktu degree? Dalam 5 minit ke? 5 minit. 10 minit boleh lah.
Macam pun Kalau panjang sangat, okay. Kalau panjang sangat okay. tak apa. Okay, okay. Lebih pun tak Aku apa. sebenarnya Sekarang 10-15. okey je nak share pengalaman. Cuma kalau aku nak post Ah. dekat story tu aku malas. Sebab nak share pengalaman tu bukan je sikit kan. Kau tu nak tulis kat Yelah story banyak. macam So banyak kan. kata malam ni aku bagi dalam 5 ke 10 minit. Boleh lah borak pasal dulu Yes. degree, ambil degree apa. Lepas tu apa benda yang banyak yang kau buat waktu degree. Alright. Ah, So malam ni kita kita throwback sikit. eksklusif lah. Okay, so Okay. aku studinya lepas SPM, aku dapat matrik Selangor dekat Banting. So aku dapat Okay. course accounting. So accounting ni aku masuk lah. Aku tak dapat apa nama UPU. UPU semua tentang aku. So aku dapat matrik, itu je aku dapat. Aku masuk. So bila aku masuk, hampir satu sem. Waktu dah dekat ujung, orang kata study week, aku rasa study week first sem tu, final first sem, aku dapat call out. Call tu daripada UIA. Tapi special dekat sini, member aku yang matrik lain, member matrik aku, yang lain dapat email tau, daripada UIA untuk offer foundation UIA CFS. Tapi aku dia call tau. Dia kata, awak ada check email tak? Call lah. Aku zaman tu memang tak check email kan. So dia call, aku terkejut kan dia call. Tentu nak tengah gap antara kelas kan. Lepas tu dah tu aku bincang-bincang dengan mak aku last sebab mak aku suruh masuk UIA. Aku masuk lah UIA. Sebelum aku masuk UIA, aku start balik lah foundation. So maksudnya aku dah habiskan Don? satu sem dekat. Don? Hello? Okay. So aku dah habis satu sem lah dekat matrik tu. Clear. So aku dah masuk foundation, aku masuk dapat apa ekonomi lah. So aku masuk ekonomi, dia kasi shock lah. Sebab yalah, aku bukannya background sekolah agama ke DQ kan. Tiba kau masuk UIA. Tapi UIA tu So masuk CFS dulu kan? CFS tu. Tapi itulah sebab aku tak ada bawa kredit apa. So aku start balik lah. So yang aku nampak lah, yang aku belajar kat matrik tu kan, satu sem tu, lagi satu sem bersamaan 2 sem dekat CFS. Memang laju lah kalau kat matrik. Terus CFS, lagipun CFS kebanyakan program 2 tahun kan dulu. Aku dapat setahun, tapi aku sangkut. Setahun. Oh. Okay. Sangkut tahun setengah. So aku bazir lagi satu sem. So 2 sem aku habis. So and then aku rasa degree aku buat 4 tahun lah. Sebenarnya boleh habis awal, tapi aku time tu aku tak faham benda-benda 3 tahun 4 tahun ni. Aku follow the flow kan. Lagipun aku sangkut paper juga kat degree kan. So aku ambil aku dapat offer ekonomi lah. So aku memang minat ekonomi zaman sekolah. Tapi sekolah serius senang ekonomi. Tapi bila kau masuk matrik, kau masuk universiti, dia jadi susah tu. Okay, saya ni junior saya. Perubahan bahasa macam mana? Perubahan bahasa macam mana? Sebab kalau sekolah kan bahasa Melayu. Masuk degree bahasa Inggeris kan? Bahasa tu tak ada bagi aku dia tak ada cabaran sangat untuk aku. Tak ada isu lah. Tak ada isu sangat lah. Selagi bahasa Inggeris boleh lah. Kalau suruh Arab, mampus. Kalau Arabiah? Mampus. Okay. Al-Ghotil Arabiah. Tapi itulah. Arabiah. Okay. Aku tak dapat tak boleh nak sama ekonomi. So waktu second year aku tak ingat. Aku tukar lah business marketing kan. Sebab itu paling senang kan. Okay. Sebab aku pun senang lah. Aku pun jadi senang dia teori tu. Daripada kira-kira, aku tak boleh kira-kira. Aku jam otak. Okay. So daripada aku dah lupa lah, hilang lah. Daripada situ aku tukar third year aku rasa. Aku tukar sebab aku tak boleh lah ekonomi. Lagipun kalau aku jenis yang tak boleh nak exam kertas dengan pen tau. Dia macam jadi macam bodoh tau. Kalau masuk exam tu jadi macam bodoh tau. Exam ni lah, pen and paper lah. Kalau macam presentation semua aku okey je. Okay, so maknanya untuk exam punya ni kira bukan strength kau kan? Bukan tu. Sebab aku jenis yang aku tak boleh ikut jawapan skema tau. Jawapan aku mesti kira kau jenis yang hands on lah, boleh buat apa? Suruh buat boleh buat, tapi bila nak exam tu macam kena ingat, kena hafal semua benda, nak kena tulis balik, so macam struggle kat situ kan? Hafal tak faham tu boleh tau. Tapi cuma aku, macam jawapan aku selalunya kalau ikut skema A mesti A kan. Kalau aku tak. Kalau A, kadang-kadang boleh jadi B macam tu lah. Kadang-kadang aku punya jawapan macam tu lah. Dia biasa lah bila kita goreng kan. So, degree grad tahun bila Don?
Aku combo 2019. 19. So Oh. Grade kan? benda yang tadi apa Sempat yang lah aku grade buat kan? dekat Convo sempat kan? sorry sangkut apa dia? Aku Convo sempat semua combo. sempat lah kan 2019. Aku batch yang terakhir combo. Zaman-zaman sebelum COVID, pre-COVID. Okay, Batch terakhir. tahniah. So apa yang kau buat masa dekat degree tu? Apa macam-macam projek ke? Yalah, tengok macam banyak tau projek kau. Tapi aku tak follow Aku sangat lah apa benda yang kau ni kan. Okay. aku sebenarnya bukan start time degree lah. Aku waktu sekolah, aku memang dalam waktu sekolah aku banyak join camping tau. Jenis jati duduk diam. So bila aku dah Okay, masuk, faham. masa aku masuk matrik, uh, aku tak jumpa dah program-program macam tu. Kurang lah. Tapi aku jumpa yang satu yang aku rasa, tak tahu lah, time matrik aku terkenal dengan orang-orang sekolah agama, budak yang mahat kan. So aku terjoin lah AJK Majid. So kat situ adalah program sikit. So bila aku masuk AJK Masjid foundation, terus. you know. AJK Masjid terus. Oh. So bila aku masuk CFS, Oh, okay. So uh, masuk foundation. aku banyak program Perkim tak silap aku. Perkim aku start dengan Perkim tak silap. Banyak program Perkim. Okay, Perkim. And then dia masuk degree sebab waktu belajar universiti dengan matrik ni camp-camp ni dah kurang tau, tak macam sekolah. Aku sangkut ke kau sangkut? Tadi kejap kat sangkut, sekarang aku rasa okey ke? Tapi masih pusing lagi. Cuba cakap. Tak Okey ke? ada suara. Suara okey je, suara kau. Okey. Suara dengar. So bila masuk degree ni, Okey. So, aku masuk degree ni banyak aku memang jenis gerak seorang dah. Aku tak ada nak group-group, nak masuk program ke, nak masuk club ke. Aku tak ada nak grouping. Aku memang gerak solo. So banyak aku join program, kalau tengok dari apa kita panggil star point kan. Apa benda merit kalau universiti lain merit kot. okay, star point. Yang A star point lah. Okay. So total program aku 100, pecah 100 lah sebenarnya total. Kalau kelab aku lebih 10 kelab aku join. Tapi aku betul-betul 10 commit. ke? Lebih betul-betul aku commit. Ada a few je lah aku commit. Tak banyak. Cuma aku join pelbagai lah. Kelab entrepreneur, kelab facilitator, kelab mentoring. Bagai. Itu semua just nak skill. Oh, lain tu slow. Minta maaf lah. Ini Okay. Unify. Tapi suara ada Unify, Amin. okay. Suara okey. Okay, suara je. Muka saya tak apa. So far suara. Muka saya boleh Google je Faizal Tahir. Muka dah tahu dah handsome, betul kan? Okay. So aku banyak join program lah. So aku punya matlamat je. Okay. Sekarang kau sangkut. Hello? Alamak, kau sangkut ke aku sangkut? Suara okay So, okay. Aku dengar suara kau je. Proceed je. So, aku join program ni, aku bukan join program, selalu jawapan klise kita tanya, kenapa join program? Nak jumpa kawan baru, pengalaman baru kan. Ada yang nak kejar star point kan. Makan koko. Kalau aku makan koko tu bukan aku punya tujuan lah. Aku tak kisah pun makan koko. Aku tak pandang. So aku lebih kepada nak kenal orang, ambil pengalaman, belajar skill baru. So banyaklah program yang aku join dari dua-dua sangkut Amin. So banyak yang aku join dari program anak yatim, program orang tua, sampailah program menteri dan program peringkat ASEAN. Tu antara program yang aku pernah join lah. So setiap program tu dia punya social class berbeza lah. So kalau kau join social class bawahan macam orang asli, anak yatim, kau akan nampak view berbeza. Bila kau program dengan menteri, dengan peringkat ASEAN punya delegates kan, kau akan nampak view berbeza. Ada protokol, ada prosedur. Program-program macam tu lah, view dia berbeza lah. Dan kau akan belajar macam-macam benda lah.
So aku nak cerita semua tu pun banyak Okay, sangat faham. program, aku tak boleh cerita lah. So kira kat sini kau join program bukanlah sebab nak dapatkan markah koko atau star point sangat lah kan? Tak. Kalau aku boleh sedekah markah tu Mostly aku sedekah sebab je tu. nak dapat exposure, pengalaman, Betul. Sebab markah markah sedekah. aku Tapi uh, sayang tak boleh lah. So kira kalau kau ni okay. sekarang, kalau lepas grad ni resume kira penuh lah Don, betul tak? Aku okay. Kalau lagi cerita pasal resume kan. Kalau aku madam aku kelas HR, aku HR dengan Jod tau kelas. So kat situ aku kenal Jod. So tapi time tu aku tak berapa kenal dia lah. Tapi lepas aku tahu cerita dia, baru aku tahu Jod ni ada apa? Ada depression kan. So kelas madam tu HR tu, dia paksa assignment. Dia suruh student Okay, buat faham. resume tau. So nak tak nak aku terpaksa buat resume. So itulah satu-satunya resume yang aku ada sebenarnya. Sebab assignment madam. Kalau tidak sampai Resume kau tu penuh lah kan? Resume tak. kau penuh lah, banyak aktiviti, banyak program kan? Ke tak Tak. letak? Aku ambil yang yang apa panggil? Aku tak semua. Aku ambil yang macam antara antara yang tinggi ataupun yang signifikan lah. Aku tak semua. Nah, Okay. sebab lagi pun aku dah ada Yelah sebab job. kalau kita borak dengan orang-orang HR, Uh, semua letak kan. tak apa, yang tu Aku tak dengar suara kau. Ni, suara kau hilang ni. Ni, kau ke lain aku ni? lagi. Okay, itu simple. Betul lah, kalau orang HR dia akan letak berapa banyak yang boleh supaya, yalah kita nak impress kita punya apa, interviewer kan. Oh ya. Yeah. Sekarang dah Hello? dengar ke? Hello? Oh pula. Kejap. Ya, yeah, kejap. Aku dengar suara kau. Okay. Tak tahu. Dekat aku nampak aku punya okey lah. Sekejap, sekarang dah dengar ke? Dekat. Okay, aku dengar suara kau. Oh sudah. Oh, kau punya. Okay, Kalau yang nampak sekarang ni cuba siapa punya line yang tak okey ni sebab aku tengok line kau lagi okey yang lagi teruk mana pada okey, aku. atas okey ke yang bawah okey? Don, cuba cakap, dengar tak? Okey, Test. dengar jap. Ya, Okey. aku Okey, dah start dengar. video Okey Don, cuba video kau cakap. memang pecah tu. Oh. Dah. Dengar tak? Okey. Aku Tengok kat phone lain. ni dua-dua lag. Aku bukan boleh. Gambar aku memang dah lost lah. Tapi tak apa. Dua-dua lag Sekejap, suara aku ada kan? Okey, tak apa. Sekarang boleh dengar kan? Suara ada, video out. Video tak apa. Kita nak dengar suara. Rasanya Don, kau punya gambar tak ada. Tapi suara ada. Okay. Proceed je. Proceed. Okey Don, Okay. tadi dah cerita kan apa? Kau punya study dengan resume sepenuh. Okey. Aku tak dengar soalan kau tadi. So, aku punya resume memang aku tak letak semua lah. Sebab aku buat satu page je. Oh, aku buat satu. Grad kan? Sampai sekarang lah. So boleh check lah. Sekarang dengar tak? Okey, time check sekarang. Dengar. Lepas grad. Okay, lepas grad. Oh, okey, sekali lagi. Aku dengar. Aku rasa Okey, Don, ni. sekali lagi Don dengar ke? Tadi dah cerita apa? Kau tulis soalan kat komen tu. Macam mana? Tulis soalan kat komen. Audience. Itulah soalan berat. Okey sekarang? Okey. Okey, sekarang dah okey ya? Okay. Okey. Berat sangat soalan kau ni.
Oh, kolos. Kolos ni. Aku tak dengar suara kau lah. So, untuk soalan kedua lah. Tadi kita dah cerita pasal si. Okay, sekarang simple lah. Okay, Don sekarang buat apa? Macam kata Don buat apa? Okay, aku lost pula. Ah, Dengar ke? Say I. Kalau dengar say ai. I. Tak, kau tulis soalan dekat komen ni. Macam ni. Sekejap. Sebab kalau kau cakap nanti dia putus. Sekejap tak boleh buat. Okay aku. Dengar tapi putus. Okay, tak dengar. Okay Don, sekarang dah dengar ke? Dengar ke? Kau tulis. Sekarang dengar ke? Aku dengar. Tulis soalan kat komen ni. Tak, putus sekejap. Okay, kejap Okay, minta maaf. Putus Tulis je soalan kat komen tu. Okay, so masih ada. Dengar tapi jauh. Cuba kau buka ni, earphone kot. Kau pakai earphone eh? Itu dah lost eh. Testing suara. Kau dengar suara ke? Test. Amin dengar suara ke Amin? Alright. So tak apa, kita sambung je tadi. Tadi soalan dengar pasal dia ni. Putih dah. Okay. Apa dia? Don, sekarang dengar ke? Teruskan. Okay, so soalan kedua lah. Sebab ramai tanya kan. Kau dah 15 siri lah, 15 minggu buat sesi live macam ni. Okay, so nak tahu lah kau buat apa sekarang ni dan sejak bila? Dengar soalan ni? Wow. Putus. Kat soalannya hilang. Bukan Amin yang line problem. Line kita orang ni. So aku sambung lah tadi soalan resume. Itu je aku dengar. So resume aku tadi, aku hanya buat satu page je. Satu ke dua aku tak ingat. Tapi aku tak letak semua achievement. Sebabnya aku ada job experience. So aku letak job experience dengan achievement dekat university. Termasuk program. Dengan aku ada wakil UIA kan untuk projek social entrepreneur. So itu antara isi resume aku lah. So resume ni bila aku guna hanya waktu apply intern saja. Intern tu pun kalau bukan subjek yang wajib untuk grad, aku pun tak akan ambil intern lah sebab aku malas. Terus hilang macam ni.
So korang kalau ada soalan boleh je tanya dekat komen ataupun korang nak masuk live ni pun boleh. Tekan je ikon tambah kat bawah tu ataupun korang boleh tekan ikon tanya soal kat bawah tu untuk tanya. So intern tu pasal malas juga nak cari. So intern tu adalah recommendation makcik saya. Dia kata try lah apply kat company kawan dia. So sebab tu dah lambat nak apply. Dia punya due date dia dah lambat. So saya just hantar je application kat intern. Ada satu company saya try intern dan diorang interview dan terus saya dapat intern kat situ. Saya hanya satu company. Saya malas nak Google, nak search company mana buat intern, company apa yang saya nak belajar apa, tak. Sebab saya malas nak intern. So company tu dia ambil dan saya tak tahu company tu apa actually dia buat. Yang sebelum saya interview tu saya hanya baca sikit je. Dia ada company yang buat training lah. So bila baca training macam memang sesuai lah dengan saya. Sebab saya pun mentor dengan facilitator dekat So sebab tu dah lambat nak apply. Dia punya due date dia dah lambat. So saya just hantar je application kat intern. Itu saya hanya baca sikit je. Dia ada company yang buka kat laptop So dia baca training macam memang sesuai lah dengan saya. Sebab saya pun mentor dengan facilitator dekat Okay. So aku habiskan tadi about intern tu. So intern tu bila first day tu, sebelum first day esok nak intern, aku baru Google balik company tu. Ni kat laptop. So bila aku Google company tu, rupanya company tu adalah corporate training. Dia adalah company training tapi dia corporate. So bila aku baca company tu corporate, aku dah bukan jiwa aku lah corporate ni kan. Sebab protokol, apa je ada prosedur dia dengan kena pakai baju kemeja setiap hari kan. Itu aku punya first impression. So aku dah macam aduh mak tak boleh pergi ni 3 bulan intern. So lepas first day aku pergi, diorang buat induction kot. Tak ingat apa benda nama dia first day tu. So diorang kata company tu boleh je pakai casual, boleh pakai baju kemeja lah, baju collar, t-shirt collar lah, jersey collar ke dengan jeans. So bila aku dengar benda tu, itu benda dah cukup lah untuk aku. Aku tak kisahlah job scope apa, tapi pakaian macam tu aku dah okay lah, boleh lah ni. So kat intern tu yang aku banyak belajar, sama juga aku terlibat dengan event dengan menteri. Company aku buat Hari Malaysia. So diorang invite menteri, apa nama dia, menteri Waitamurti, aku menteri apa aku lupa lah bahagian mana. So waktu tu aku kena buat energizer. So siapa yang pernah facilitate, diorang tahu lah energizer ni yang buat macam aktiviti, semua aktiviti macam nak energize kan. So aku lead dekat depan YB Waitamurti lah. Kata tu. Itu satu pengalaman baru jugalah. Itu pun nervous juga sebab aku lead dekat depan YB menteri kan. Aku takut tersasul ke, tak ada isu, tersalah. Tersasul lah. Sebab energizer kita orang adalah cakap berbagai bahasa. So time tu aku dapat bahasa Kadazan kot, aku tak ingat. Bahasa satu Malaysia kita lah. Aku tak ingat bahasa apa. So aku takut tersilap cakap ke, tiba-tiba terresis ke apa, aku takut lah. Itu satu. Dan lagi satu aku dia bagi peluang. So ni aku nak cerita pasal intern ni. Intern ni aku punya job scope sebenarnya aku adalah sales person sebenarnya. So aku waktu intern memang aku setiap pagi aku akan call company untuk offer training kita orang lah, team building, especially team building. So aku perlu buat 20 call setiap pagi. Tapi selalu aku tak berjaya 20 call. aku tak suka call. So lepas dah call itu memang aktiviti aku setiap hari waktu intern. Dan petang aku akan update lah company mana yang nak meeting, yang mana reject, mana tak angkat, mana perlu call balik. So setiap hari aku buat benda tu dan aku mengantuk. Sebab aku akan duduk kat meja aku ke. Aku ada bilik sendiri lah, bilik aku dengan designer.
So aku memang bosan lah. Bila lepas lunch tu, waktu nak update yang call-call tu kan, memang aku akan terlelap lah setiap petang. Sebab memang bosan, aku tak boleh duduk diam kan. So Okay, faham. tapi aku adalah yang So, nak belajar tau. So jenis aku nak belajar. So aku punya supervisor pun kadang ada meeting lain, dorang ajak aku, dorang buat aku involve lah. Kadang-kadang dorang punya training, antara staff punya training pun dorang invite aku. So dorang punya preparation pun dorang invite aku. So antara yang aku pernah program training adalah dengan ni, staff-staff Concord Conchode, Hotel Conchode dekat KL tu. contoh dia So Contoh dia KL. Okay, faham. kat situ pun aku diberi tugas untuk buat apa tu, morning exercise dengan staff-staff tu. So aku apa lagi keluar lah game-game waktu Fesi dengan staff-staff tu. Tapi staff tu semua layan lah. Semua tua-tua, bukan tua lah, abang kakak lebih berumur lah. Cuma contoh day KL tu aku nak cakap kat korang, makanan dia sumpah sedap tu. Aku makan free. Sepanjang 2 hari kat situ makan free lah. So satu hari, satu kali makan dekat kafe-kafe lain. Jadi banyak, 2-3 kafe kan. So setiap kafe aku dah rasa memang sedap. And then aku pun duduk sekali lah dengan supervisor aku, dengan manager, HR, orang-orang HR apa contoh tu. So sebenarnya banyak juga cerita-cerita di sebalik tabir hotel tu. Cerita-cerita pasal Okay, so sekarang kira dah kau stay dengan company tu intern 3 bulan lah kan? 3 bulan. So lepas 3 bulan tu Okay, so lepas terus grad. aku last time aku memang intern lah. Waktu aku convo. So waktu aku intern tu sebenarnya supervisor aku dengan manager aku 2-3 orang ada juga nak tarik aku untuk extend lah. So dia nak serap Serap terus lah. serap. Okay, faham. Tapi aku memang dah clear dah cakap clear lah yang aku nak intern je, aku tak nak sambung. Sebenarnya aku dah dapat offer kerja. Okay, lepas tu. Okay, faham. So kira lepas intern sepatutnya kau dah boleh masuk kerja lah kan? Betul. Tanpa perlu hantar resume kat tempat lain. Betul. Okay, tapi untuk yang sekarang ni pula. So lepas habis intern tu, apa yang kau buat sampai sekarang? Ni sebenarnya ini soalan pembuka nak masuk ke semua benda, tapi sebab tadi ada masalah ni apa kan? Technical. Okay, so dah peluang kau cerita lama bahagian ni. So sekarang ni apa yang topik kita lah hari ni kan? Don buat apa sekarang? Okay, so apa yang kau buat sekarang ni? Daripada lepas intern sampai sekarang ni bulan April 2021. Okay. So aku ni semuanya berdasarkan aku punya pengalaman aku dengan apa yang aku belajar daripada ramai orang lah. So sebenarnya waktu belajar pun aku dah bekerja. So aku pernah buat part time, aku pernah kerja dekat retail, aku pernah kerja dekat koperasi dalam UAE, kerja dengan orang, intern, and then freelance pun aku pernah buat kita panggil transporter macam Grab kan. Itu adalah freelance. So aku itu bisnes kecil pun aku dah banyak buat dah sejak sekolah menengah aku tak ingat. Aku jual macam-macam. So sebenarnya kat situ aku dah dapat view yang kalau nak cari duit sebenarnya tak perlu bukan hanya bekerja dengan orang saja boleh buat duit. So macam aku tak suka kerja dengan orang. So ni opinion berbeza lah, view orang kan. So aku bukan nak bossy, aku nak jadi boss, bukan lah. Tapi aku rasa kerja dengan orang ni yang maksudnya office hour, yang terikat masa, aku tak boleh. Sebab aku tak boleh duduk diam. And then kadang-kadang macam waktu intern pun, kadang weekday semua ada program tau. Contohnya itu masa intern kan, ada program tentang entrepreneur dengan Pak Wan dengan Tun Mahathir. So time tu hari Rabu buat program tu. So aku apply cuti mata-mata untuk pergi program tu tau. Itu sebab memang aku tapi sebab aku dapat sebulan satu cuti. So aku gunakan lah. So benda-benda macam tu yang aku tak suka nak kerja dengan orang tau. So aku tak ada kebebasan untuk kalau aku nak pergi program macam tu, so apply cuti. Itu adalah satu. Kira maknanya grad, lepas grad kau tak apply untuk kerja sebab kau nak ada time flexibility lah ataupun masa sendiri lah. Betul, time flexibility. Aku so untuk dapatkan masa bagi aku lah sebab kita muda kan, belum banyak komitmen. Aku ada komitmen tapi tak adalah banyak waktu masa awal-awal tu. So bagi aku untuk income tu bukan masalah lagi bagi aku.
Aku perlukan time flexible lah untuk bergerak, untuk jumpa orang, and then family time kan. So tapi aku tak adalah tak cari income kan. Tak kerja waktu tak cari income tu bangang agak. So apa yang aku buat, aku tertarik dengan financial lah. So aku bukanlah budak financial, aku budak business marketing. So aku minat financial daripada aku punya kawan, which is aku punya agent jugalah. So aku tengok, aku belajar dengan Izzah Yusof, dengan Tuan Ahyat. So aku tertarik. So dari sebelum aku join pun, 2018 waktu belajar, sebenarnya siapa yang dah follow aku dari awal, aku dah start sharing pasal financial sebenarnya. Waktu 2018. So bila aku dah share, So maknanya sebelum dapat kontrak pun kau dah banyak buat sharing lah yes betul. Start. pasal financial. Okay, faham? So selepas tahun tu, lepas aku dah convo, aku fikir-fikir aku nak join circle MJ yang dengan Tuan Hayat. So bila aku join, serupanya bisnes orang bisnes takaful. Terjerat lah kan. So tentu aku So kira join dengan MJ dengan Tuan Hayat tu bila? 2019 ke 20? September 2019. So aku masuk Oh lepas grad lah kira, betul-betul lepas grad lah. lepas intern. Intern aku habis Ogos. Oh, okay. So sebenarnya aku jadi takaful advisor ni secara tak sengaja lah. So awal-awal tu aku macam blur juga. Macam wah aku kena buat takaful rupanya kan. Tapi time awal-awal tu macam kasi shock lah. Sebab nak belajar produk, nak belajar apa dia punya flow pasal apa dalam industri kan. Tapi bila dah lama-lama tu benda ni macam ngam untuk aku lah sebab aku suka sharing kan. So aku suka sharing, sesiapa yang nak aku punya servis, aku offer je lah apa yang Great Eastern ada. So bila aku masuk tu, okay. bagi aku tak ada masalah lah sebab aku dah start sharing pasal financial as general selama setahun kan. So aku dah ada base kat situ. So aku just continue je benda tu. Apa aku buat kan continue. Cuma aku just perlu tahu produk, belajar produk. Sampailah 2019 kontrak aku September 2019. So sekarang aku baru setahun lebih lah. Setahun berapa bulan? 6 bulan lebih kurang. 5 bulan. 7 bulan lah lebih kurang. Tak sampai 5 bulan kot. Kan dah bulan 4, 3 lebih kurang lah. Setahun 6-7 bulan lebih kurang. Yes. So So sekarang kira maknanya kau buat takaful sekarang ni bukan memang nak buat takaful lah, macam termasuk lah kira, tiba-tiba terbuat macam tu lah. Pada permulaannya macam tu lah. Sebab aku tak tahu bisnes MJ apa. So awal-awal je lah macam rasa shock kan. Tapi Alhamdulillah aku syukur sebab ejen aku yang membuka mata aku pasal industri financial ni. Sebab waktu COVID, aku lupa aku kan ada bisnes sendiri kan. Aku buat candy booth. Aku buat popcorn. Betul. Aku buat popcorn. Kau ada buat popcorn, cotton candy kan? Yes, itu pun aku lupa. Lepas aku convert tu, Alhamdulillah setiap bulan aku ada at least satu job, satu event. Sampailah waktu COVID, betul-betul COVID tu memang terus shutdown. Sebab waktu KP pertama kan. Tak ada wedding kan? Semua shutdown. Ya, tak ada wedding masa tu. KP pertama kan 3 bulan duduk rumah. So waktu tu lah yang aku rasa bersyukur gila aku dah masuk takaful industry selama berapa bulan time tu aku tak ingat. 4 bulan kot. Aku dah ada base lah, dah ada foundation, aku dah masuk. 3 bulan tu aku macam dah ada basic tu. Sebab dan dari situlah aku terus switch candy booth, aku terus tutup, tak boleh buat apa lah. Aku switch takaful, aku fokus. So fokus aku memang time tu untuk create income lah. Sebab takaful advisor ni kira freelance kan ataupun self-employed. So gaji kita jadi kosong lah. So waktu September aku join tu memang kosong lah. Dan aku masuk ni pun bukannya semua sokong lah. Pakcik aku sendiri tak sokong. Pakcik aku hello? Dah sekejap. Okay. Sorry. So pakcik aku sendiri tak setuju lah aku buat ni. Pakcik aku suruh aku cari kerja. So dia apa, bukan aku punya jiwa lah. Sisi aku suruh kerja. So aku time awal-awal tu aku layan je lah. Aku ambil nasihat je tapi aku tak buat apa-apa action lah. Sebab aku memang tak ada niat nak kerja dengan orang. Tapi waktu awal tu memang memang apa, awal kan kita commission kosong kan. Tak ada klien apa semua. Betul. Jeff? Okay, macam tadi aku ada soalan yang
soalan ni nak tanya kan kau dah jawab tadi pasal kenapa pilih untuk tak makan gaji. Okay, kau dah cerita tadi pasal time flexibility semua kan. Okay, tapi sebab kan kau dah buat bisnes takaful, kan sebab macam sebelum ni kau ada buat bisnes lain. Lepas tu macam-macam bisnes kau pernah buat daripada sekolah menengah kan. So soalan aku ni kenapa kau pilih buat bisnes takaful dan teruskan buat? Maknanya kau pilih untuk teruskan buat lah. Kau ada pilihan untuk tak buat dan buat benda lain. Tapi sampai sekarang dah lebih setahun ni masih buat takaful. Boleh cerita tak kenapa? Salah satunya sebab aku rasa dia kalis krisis. Macam sekarang ni COVID krisis kan. Aku tengok dia kalis lah. Kalau compare dengan bisnes yang aku buat event memang dah out lah. So kalau in future pun mungkin event pun mungkin akan terjejas juga kan. Aku tak tahu. Tapi mungkin takaful pun ataupun tak kisahlah financial macam ASB ke unit trust pun PRS ke mungkin boleh effect. Tak tahulah macam mana future punya krisis kan. So daripada COVID ni sekarang ni macam kenapa cakap bila dah COVID pun lagi ramai orang nak cari takaful kan, betul tak? Yang aku nak betul, tapi COVID ni pun lagi ramai cari takaful. Dia lebih pada awareness lah. Bagi aku dia awareness. Cuma nak ambil tu masih tak ramai lagi yang terus nak ambil. Cuma awareness tu meningkat. So sebab aku nak stay ni sebenarnya aku tak nak stay dengan lesen takaful saja. Aku ada long term goals aku iaitu nak jadi registered financial planner. FRP apa? FRP. Syariah registered. Jadi dua, syariah ataupun RFP yes. Itu long term aku lah. Okay. Maksudnya kalau aku dah ada lesen tu, aku punya service lebih kepada more than takaful lah. Aku boleh offer consultation fees lah. Yes. Okay, Dia kan consultation base punya ni lah. So maksudnya aku punya charge akan base per session ataupun per hour. Depends. Itu long term goals aku lah. Okay, So tapi aku pun ada buat sebab aku ajar orang pasal diversified kan. So aku pun perlukan second income lah, diversified. So macam sekarang candy booth aku slow. Satu aku buat popcorn dalam balang. That's aku punya second income. Okay. So di Manisan tu, di Manisan popcorn lah. Sekarang fokus popcorn lah, di Manisan popcorn. Dah tak ada candy booth. So aku yang ni kita panggil apa? Multiple source of income lah kan? Ada beberapa channel income kan? Betul. So aku punya di Manisan ni sekarang jadi second lah. Dulu dia as first. Sekarang dia second income. So aku di Manisan ni tak adalah aku nak hentam nak hentak 1 juta, hentak ribu-ribu, tak adalah. Bagi aku untuk sekarang aku just nak aku nak naikkan cash reserve untuk bisnes di Manisan. Okay. Sebab cash reserve tengah kering kan sebab tak ada event. So aku nak naikkan cash reserve and then bila apa-apa jadi dekat contohlah takaful pun ada risiko, bukannya tak ada risiko. Kalau macam klien kita tak bayar, kita tak adalah commission. And then so kalau contohlah terjejas, so aku nak di Manisan popcorn ni as aku punya second income lah, backup. Sebab aku pun dah banyak komitmen. Backup lah kan. Aku banyak komitmen family juga sekarang ni. Nak kena bayar juga. So aku punya plan di Manisan. Lepas ni dah ada family. Kalau ada family lain pula kan. Itu lain cerita. Mana tahu akan datang family kan. Mana tahu kan. Didoakan lah insyaAllah. Di Manisan popcorn ni pun bina pun sebab aku nak jadi job creator kan. So memang aku dapat job creator lah. Waktu ada event memang aku akan upah pekerja lah untuk kerja. Cuma sekarang tak ada event, aku tak boleh nak upah lah. Tu macam rugi lah bagi aku. Tak boleh nak upah orang kerja kan waktu orang tak ada income kan. So kira sekarang ni memang bila tak boleh nak buat job, nak bagi job dekat orang pun memang susah nak dapat kan. Pada objektif nak bagi job tapi sendiri tak ada job. Tapi yalah sebab dia itu situasi lah kira. Situasi sekarang tak bantu untuk buat event, buat wedding semua kan. Kalau ada pun orang cuba cut cost sekarang ni. Sebab dulu aku kerja part time untuk dengan orang tau. Sama juga buat popcorn dengan ni. Aku dulu kerja part time. Lepas dah berapa tahun aku kerja, aku baru terfikir untuk buat sendiri. Aku beli mesin sendiri. So waktu aku kerja part time waktu student. So kat situ lah duit yang aku dapat RM70 time tu. So aku rasa RM70 tu cukup makan seminggu. So duit yang allowance aku dapat tu aku boleh simpan sebenarnya. So bila dari situ aku rasa macam tu aku punya event aku hire student ramai.
So aku ada 5-6 orang kat aku pernah hire untuk kerja lah. Cuma aku bayar lebih, aku bayar 80 untuk satu event. Kerja, Okay. kerja senang je. So maknanya siapa yang dapat yang boleh support untuk jadi pekerja waktu tu, kira dia orang pun dapat lah income seminggu sekali ke ataupun macam mana kan. Betul. At least kalau sebagai student dapat RM80 pun okey lah kan. So macam kau lah sekarang kan, dalam takaful kan, apa yang kau punya goal sekarang ni untuk dapat kau punya satisfy lah. Contoh macam ada orang dia buat takaful memang untuk duit. Ada orang dia macam kalau boleh dia nak tolong family dia supaya tingkatkan awareness. Ada orang dia macam ada goal yang macam-macam. So kalau bagi kau sendiri takaful ni, apa goal yang kau boleh buat supaya kau satisfy? Apa yang kau buat? Ya, takaful ni dia tengok orang lah. Macam dan dia tengok agensi. Ada agensi dia memang nak target MDRT, million dollar round table kan. Betul. Round table. Okay. Ada agensi dia akan push kita untuk jadi manager, agensi manager, lepas tu GM, general manager kan. So sama juga agensi aku ni pun push juga aku as agensi manager. Cuma bagi aku belum masa lagi aku untuk jadi manager. Aku tak plan lagi untuk jadi agensi manager. So plan aku sekarang hanya just nak naikkan income untuk cover komitmen keluarga lah, sikit-sikit. So aku sebenarnya aku buat santai je sebenarnya. Kalau aku nak share ni kan, aku boleh kata almost 100% klien aku adalah klien datang kat aku. Bukannya aku mencari. So untuk yang so kiranya macam situasi kau sekarang ni untuk kau dengan family kau sendiri, lepas tu banyak buat sharing untuk contribute pada ni lah kan, untuk kawan-kawan, followers, circle macam tu lah kan. Sebab kalau nak katakan kita punya industri ni secara yang betulnya memang kita akan jenis yang call lah kan. Itu memang lari lah. Kita kena aktif lah, kita kena cari orang, kita pergi jumpa orang biasa kan. Betul. Kalau dengar. Dari approach, buka booth kat mall apa semua. Itu semua bukan jiwa aku juga. Betul. Aku bukan, itu bukan jiwa aku. Okay, faham. Aku tak boleh buat. Tapi tengok orang lah, ada agent dia memang sesuai macam tu. Macam aku tak pandai. Aku banyak jenis sharing. So aku tak pernah approach untuk orang jadi klien aku. Tak pernah. Tak mungkin pernah masa awal mungkin pernah lah. Tapi hampir 100% yang datang kat aku lah. So aku Okay. memang dekat takaful ni aku tak ada aim MDRT agency manager tu jauh lagi lah. Sebab aku ada bisnes sendiri kan. So aku takut nak handle. Sebab kat bisnes popcorn di Manisan aku ni pun aku ada plan aku juga. So kalau aku naik agency manager kat sini, aku takut di Manisan aku tak boleh nak bergerak sangat. Tak boleh fokus. Sebab aku nak, aku mahu, sebab aku punya plan even di Manisan popcorn ni bukan bisnes, orang kata bisnes ideal kita kan. Orang nak cari bisnes ideal yang kita akan buat sampai kita pension kan. Macam aku tak, aku masih explore bisnes-bisnes lain. Dia akan buat bisnes kontainer. So boleh jadi akan datang bisnes akan datang kalau jumpa dengan bisnes-bisnes yang lagi banyak dia punya yang lagi sesuai, boleh jadi kau akan try lah explore kan bisnes lain pula kan. Di Manisan ni aku punya target jadikan dia Sdn Bhd boleh bergerak sendiri tanpa aku. Aku dah tanpa kau. Okay, faham. Aku boleh let go lah slowly. Aku tak adalah nak hold lama pun. Bukan tak nak. Okay Don, macam nak sekarang nak pukul 11. So nak tanya, kau punya live ni boleh lebih 1 jam tak? Tak, aku personal, aku tak tukar bisnes. Tapi boleh je kalau kau nak sambung. Sebab tadi lama juga. Kalau boleh sambung. Dah tadi start tu dekat 10 minit lebih ke rasa. Kan? Betul. Nanti kau okay, so macam ni kalau nanti kau buka lah. Dah masuk second second live kau buka ke? Nak buat second time second kau buka ke aku buka? Live. Oh, kita buka kalau second live. Kau buka ke aku? Live. Kau buka okey tak? Okey. Okay, last lah. Kalau sempat okey je. Sekejap. Okay, 4 minit Okay. So katalah kalau sempat kita okey je 4 minit. Kalau tak kita next
So macam katalah orang-orang muda macam kita baru fresh grad semua kan. Apa kalau katalah dia tak nak masuk kerja dengan mana-mana apa, tak nak kerja dengan majikan, tak nak jadi pekerja lah, nak buat kerja sendiri kan, self-employed ataupun buat bisnes. So apa preparation yang dia kena ada sebelum terjun dalam bidang career ni lah, self-employed? Apa yang kau rasa, apa preparation dia kena ada, mental ke, physical ke? Macam aku, Cuba kau share sikit. Tapi aku tak nak racun orang untuk tak bekerja dengan orang sebab tu pendapat masing-masing. Tak, dia tak ada salah. Dia tak ada salah kerja dengan orang ke kerja sendiri, tak ada salah pun. Tapi kalau ada orang tu dia nak kerja sendiri tapi dia macam tak confident ke apa benda kan. So apa benda yang dia kena ada untuk dapatkan confident dia buat sendiri kerja? Dia first, kalau dia macam ni lah, dia risk and reward jugalah. Dia tengok bila kita nak kerja tu, kita nak apa kita punya target. Kalau kita target nak gaji, bekerja dengan orang memang tak boleh nak dapat gaji yang kita nak. Sebab dia terhad, dia ada limit. So kalau kita bekerja dengan orang untuk ambil pengalaman, nak belajar benda baru, skill, nak buat networking, itu go for it. Pergi kerja. Kalau betul kita punya target nak jadi CEO, pergi hentak sampai jadi CEO. Kerja dengan banyak company. Sebab kalau ini aku nak share tadi awal tadi, tapi tak ter-share pula. Kalau kita tengok Robert Kiyosaki punya quadrant kan, yang employee, self-employed, business dengan investor. So kalau kita betul lah kita nak kerja dengan orang kan, nak dapat pengalaman, sebenarnya kita dah boleh susun. First sekali let's say lah kita siapa ada dalam let's say lah kita ada maybe arkitek, kita student arkitek. So mungkin awal-awal kita nak kerja dengan orang, employee kan. So kerja dengan orang untuk dapat networking, untuk dapat skill, experience. Dan masa yang sama kita kumpul lah modal. So let's say at one point tu kita buka firm sendiri. Kita buka firm arkitek sendiri, firm accounting sendiri, firm business consultant sendiri. So kita dah self-employed kat situ. Dia macam level lah, you one by one, step by step. Itu lah, lepas tu kita rasa macam nak kembang kan. So kita upah orang. So bila upah orang jadi business. So dalam business tu mungkin next stage, next level kita nak jadi investor. Itu ya, dia sebenarnya flow. Yang career tu adalah flow sebenarnya, step by step. Dia memang kat Malaysia ni majority kita akan start dengan bekerja dengan orang. Jaranglah orang akan jump terus ke business ataupun ke investor. Melainkan kita memang anak mega holding. Anak datuk lah, anak mega holding. Anak mengah apa? CEO mengah holding. Mega holding tu mungkinlah kita boleh fresh grad terus masuk business. Tu mungkin lah. Tapi waktu awal-awal ni memang suggested bekerja dengan orang lah. Tapi bekerja dengan orang jangan aim gaji. Kalau aim gaji memang kita akan stres. Sebab benda tu possible nak dapat gaji yang kita nak. Dia ada